Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyati warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman al-aman al-aman. Ya hafiz ya mujib khallisna minal waba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah sekali lagi pada malam yang mulia di tempat yang mulia pada ketika dan juga waktu yang mulia, sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mendalami ilmu tauhid ataupun ilmu akidah dengan menggunakan kitab Aqidatul Mukmin, itu kitab akidah orang beriman yang dikarang oleh Sayyidi Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Azhari hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Jadi pada malam ini kita masuk perbahasan yang baru, muka surat 70, perbahasan yang baru mengenai sifat kalam. Mengenai sifat kalam. Jadi sifat kalam ni merupakan salah satu daripada sifat ma'ani. Salah satu daripada sifat ma'ani yang 7. Sifat kalam ni merupakan sifat salah satu daripada sifat ma'ani yang 7. Ya, kena ingat balik lah. Terpadam dulu semua. Okay. Jadi sifat ma'ani yang pertama sampai yang ke-6 tu kena ingatlah. Dia ada semua ada 7. Yang sekarang ni adalah sifat yang ke-7. Sifat ma'ani yang ke-7 iaitu sifat kalam. Sifat kalam okay, sifat kalam ni adalah sifat ma'ani yang ke-7. Yang ke-7. Kalam. Kalam, sifat kalam. Sifat kalam, kalam ni dengan makna perkataan lah. Dengan makna perkataan. Sifat kalam, perkataan ialah suatu sifat yang ada pada zat Allah Azza wa Jalla. Maknanya sifat kalam ni sifat yang qaim bizat, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Kita dah sebut dah itu, zat Allah Ta'ala tu qadim, sifat Allah Ta'ala tu juga qadim. Sifat Allah Ta'ala tu juga sedia ada pada zat, ini pada zat Allah Ta'ala, tidak terpisah daripada zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala yang mana dengan sifat tersebut, yakni dengan sifat kalam itu, dengan sifat perkataan itu ditunjuki, ditunjuk semua yang diketahui. Ditunjuk semua yang diketahui. Semua yang diketahui itu dengan makna maklumat, maklumat. Perkara yang maklum. Kita guna juga kan makluman. Pemakluman. Makluman tu daripada perkataan Arab lah, maklumatun.
perkara yang diketahui. Di sisi pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya dengan sifat kalam ni, dengan sifat perkataan ni, ditunjuki semua yang diketahui, semua yang dimaklumi di sisi pengetahuan Allah Azza wa Jalla, tanpa sebarang kelaziman, kebaharuan padanya. Tanpa ada sebarang kelaziman, kebaharuan padanya. Maknanya sifat kalam Allah Ta'ala ni, apabila Allah Ta'ala berfirman, dalam firman Allah Ta'ala tu tidak ada sifat baharu yang sama dengan sifat makhluk. Tak sama. Okey, jelas? Jadi Allah Azza wa Jalla itu berkata-kata tanpa huruf. Jadi sifat kalam, sifat perkataan Allah Ta'ala tu, sifat kalam Allah Ta'ala tu tidak berhuruf. Allah Ta'ala berkata-kata, berkalam, berfirman, tapi kata-kata Allah Ta'ala tu tanpa huruf. Tanpa huruf. Kita berkata-kata, bercakap dengan huruf, dengan perkataan. Allah Ta'ala berkata-kata tu tanpa huruf. Kalam Allah Ta'ala tu tanpa huruf. Ni ada, nanti orang akan ada muskil. Jadi kalam Allah Ta'ala Quran tu macam mana? Tu nanti ada penjelasan dia. Okey. Ini kalam Allah Ta'ala yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang bersifat qadim tu, itu tidak berhuruf. Tak ada huruf. Tak ada bentuk huruf. Yang ada pada zat Allah Ta'ala tu, yang bersifat qadim tu, itu tidak berhuruf. Maknanya tak ada huruf. Ataupun suara. Ataupun suara. Tidak berhuruf dan tidak bersuara. Macam mana tu? Macam itulah. Itu yang membezakan Allah Ta'ala daripada makhluk. Kalau Allah Ta'ala tu berkata-kata dengan huruf, sama dengan kita. Kita pun berkata-kata dengan huruf. Kalau Allah Ta'ala tu berkata-kata dengan suara, kita pun berkata-kata dengan suara. Jadi tak ada perbezaan dia. Jadi Allah Ta'ala tu berkata-kata tanpa huruf, kerana huruf tu makhluk. Huruf tu makhluk. Allah Ta'ala yang jadikan huruf. Kalau dia berkata-kata dengan huruf, bermakna dia lemah. Dia ada sifat kekurangan sebab dia bergantung dengan makhluk. Huruf tu makhluk. Begitu juga kalau Allah Ta'ala berkata-kata dengan suara, suara tu makhluk. Suara tu makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Maknanya kalau dia berkata-kata dengan suara, maknanya dia bergantung dengan makhluk. Sedangkan dia maha kuasa, tak perlu dia bergantung dengan makhluk. Maka dia berkata-kata tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Okey, jelas okey, itu ada penjelasan dia. Jadi kita sampai. Itu ada penjelasan dia. Yang ni kita ambil yang general dulu, yang umum dulu. Kejap lagi dia akan pergi kepada penjelasan dia yang lebih detail lah. Kita kena faham yang ni dulu. Faham yang ni, kejap lagi bila masuk tentang berkata-kata dengan Nabi Musa tu, berkata-kata dengan Nabi Muhammad ketika mana Mi'raj, Nabi terima solat, tu ada penjelasan dia. Macam mana pula? Jadi kita faham dulu yang ini, bahawa Allah Ta'ala tu berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara. Kerana huruf dengan suara tu makhluk. Kita ingat itu je. Huruf dengan suara tu adalah makhluk. Jadi tak mungkin Allah bergantung dengan makhluk. Okey. Jadi Allah Azza wa Jalla juga berkata-kata tanpa sifat perkataan yang baharu. Tanpa sifat perkataan yang baharu. Kita bercakap ada suara, ada huruf, dan kita bercakap ada perkataan yang baharu. Maksudnya daripada kata tunggal, dia ada imbuhan kan? Imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan sisipan, imbuhan apitan. Daripada situ terbentuknya huruf.
Allah Ta'ala berkata-kata tanpa sifat perkataan yang baharu. Tak ada sifat perkataan yang baharu. Tak sebagaimana kita makhluk. Kita bercakap, contohnya perkataan, kita contohlah, kita ada perkembangan perkataan. Contoh daripada perkataan kata. Kata ni kata dasar. Boleh jadi berkata. Boleh jadi perkataan. Dan sebagainya lah. Itu ada perkembangan perkataan bersifat baharu. Jadi kata-kata Allah Ta'ala tu tidak bersifat perkataan yang baharu. Okey. Kemudian kalam Allah Ta'ala tu juga tiada permulaan. Tak ada permulaan. Kerana permulaan tu adalah sifat makhluk. Tidak ada permulaan. Dan kesudahan, tidak ada kesudahan juga. Tak ada kesudahan, tak ada permulaan. Kita nak bercakap ada permulaan, ada kesudahan kita. Kita takkan bercakap tak ada berhenti. Tak ada berhenti. Jadi kalam Allah Ta'ala ni tak ada permulaan dan tak ada kesudahan. Bagi sifat perkataan Allah Azza wa Jalla, ini sifat kalam lah. Okey. Ini baru dia nak masuk pada detail sikit. Maka kalam yang disabitkan, kalam yang disabitkan bagi zat Allah Azza wa Jalla adalah kalam nafsi. Ini segi istilah. Kalam yang disebutkan tadi tak ada huruf, tak ada suara tu disebut kalam nafsi. Kalam nafsi. Istilah dia kalam nafsi. Istilah dia kalam nafsi. Apa makna kalam nafsi? Iaitu perkataan, kalam tu perkataan, nafsi tu dalaman. Nafsi tu dalaman. Dalaman pada zatnya, yakni zat Allah Ta'ala lah. Dalaman ni pada zat Allah Ta'ala. Yang merupakan suatu makna yang ditunjuki oleh kalam lafzi dan diungkapkan dengan pelbagai ungkapan. Okey, dia ada dua kat sini. Satu lagi dinamakan kalam lafzi. Kalam lafzi. Dia sebenarnya kalam ni dia ada empat. Tapi dalam kitab ni dia bicarakan hanya dua saja. Dua lagi dia tak bincang. Dia bincang hanya dua saja. Kalam nafsi dengan kalam lafzi. Kalam lafzi ni perkataan dalaman. Perkataan dalaman zat. Zatnya, zat Allah. Okey, kalam lafzi ni kalam yang berlafaz. Perkataan yang berlafaz. Perkataan yang berlafaz. Okay. Apa beza dia? Beza dia macam ni. Kita buat bandingan kata kita. Apa yang kita ucap dalam hati itu disebut kalam nafsi, kalam dalaman. Kalam yang kita detik dalam hati tu ada huruf tak? Ada suara tak? Tak ada huruf dan tak ada suara. Tapi dia bersifat baharu. Kalam Allah Ta'ala tadi, kalam nafsi Allah Ta'ala tu, dia tak berhuruf, tak bersuara, dan dia bersifat qidam. Qidam ni tak ada permulaan, tak ada perubahan dan sebagainya. Kalam kita, kalam dalaman kita ni, kata-kata hati lah, kita sebut kata-kata hati kita tu, dia tak ada suara dan tak ada lafaz, tak ada perkataan. Bila kita keluar suara, kita bercakap, baru ada suara. Baru keluar bentuk perkataan, ucapan tu lah. Okey. Maknanya suku kata tu baru keluar. Tu kita, yang tu kita.
Yang Allah Ta'ala ni, kalam nafsi Allah Ta'ala ni, kalam yang tak ada huruf, tak ada suara, bukan apa? Bukan bentuk perkataan. Okey. Kemudian kalam lafzi ni, kalam lafzi ni lah yang disebut tu ayat Quran tu. Ayat Quran tu lah kalam lafzi. Kalam lafzi tu ayat Quran. Maknanya kalam lafzi tu yang kita baca dalam Quran tu, dia tidak bersifat qidam. Dia tak bersifat qidam, dia bersifat baharu. Baharu tu maknanya bila kita tulis ayat Quran tu, nanti kita boleh padam. Dia tak kekal. Sebab dia lafaz. Lafaz dia macam ni lah. Kalam Allah Ta'ala yang azali, yang abadi tu, dia tak ada huruf, tak ada suara. Kan? Tak ada huruf, tak ada suara. Bersifat qidam. Tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Kemudian bila nak diturunkan kepada manusia, kepada Nabi, wahyu, ditunjukkan dalam bentuk perkataan. Baru ditunjuk dalam bentuk perkataan. Itu yang jadinya Al-Quran tu 30 juzuk. Sebab tu Quran 30 juzuk tu kita panggil kalam Allah juga, tapi kalam Allah yang bersifat baharu, bukan qadim. Bukan qadim. Okey, jelas sebab tu kalam Al-Quran tu dia boleh padam, boleh tulis, boleh padam. Sebab dia lafaz. Dia lafaz. Okey. Contoh Contoh kita sebut perkataan apa? Okey. Buku. Ni bandingan lah. Kita sebut dalam hati kita, buku. Sebut dalam hati. Ada suara? Tak ada suara, kita pun tak dengar. Orang lain lagi lah tak dengar. Kan? Bila kita terjemahkan pada papan putih ni, baru kita tulis, baru dia ada bentuk, berbentuk tulisan dan sebagainya. Baru ada suara, kita sebut buku. Waktu dia dalam diri kita ni, dia tak ada suara, tak berbentuk huruf. Bila kita sebut, kita tulis, barulah berbentuk huruf. Jadi yang ni boleh padam. Adakah yang kita tulis ni sama apa yang ada dalam hati? Tak sama. Tak sama. Tapi apa yang kita tulis ni adalah gambaran apa yang ada dalam hati. Jadi sama macam Al-Quran. Al-Quran tu kalam Allah. Kalam Allah yang ada pada zat Allah Ta'ala disebut kalam nafsi. Yang tak ada huruf, tak ada suara. Itu kalam yang pada zat Allah Ta'ala. Yang diturunkan kepada Nabi dalam bentuk dinamakan Al-Quran tu, itu kalam lafzi. Dalam bahasa Arab. Ada bentuk huruf dia, ada tulisan, ada suara, ada sebutan. Kan? Bila tulis dengan dakwat, lepas tu boleh padam. Yang kalam Allah Ta'ala yang azali tu, yang kalam nafsi tu, itu tak boleh tak boleh dihapuskan. Jadi apa yang ditulis dalam Quran itu adalah gambaran apa yang disebutkan sebagai kalam nafsi Allah Ta'ala. Boleh jelas tak? Boleh faham tak? Jadi ingat, kalam nafsi Allah Ta'ala itu bukan huruf, bukan suara. Bukan huruf, bukan suara. Dia tak ada binaan perkataan. Yang ditulis dalam mushaf Quran, itu baru ada bentuk perkataan dia, baru ada maknanya tulisan, baru ada suara bila dibaca. Itu namanya kalam lafzi. Kalam lafzi. Jadi kalam nafsi Allah Ta'ala tu disebut kalam yang bersifat qadim. Maksudnya yang sedia ada, yang tak ada permulaan dan tak ada kesudahan. Yang ditulis dalam bentuk Quran tu, dalam mushaf tu, itu bersifat baharu. Bersifat baharu.
Okey. Mustahil Allah Azza wa Jalla itu bisu. Bila Allah Ta'ala berkata-kata, berkalam, jadi mustahillah Allah Ta'ala itu bisu atau kelu. Dengan makna kelu nafsi. Kelu nafsi atau ada diam dalaman, disebut sukut nafsi. Maknanya sukut nafsi ni adalah sifat mustahil. Sifat mustahil Allah Ta'ala. Sifat wajib Allah Ta'ala ni, sifat kalam nafsi ni sifat wajib. Sifat mustahil, mustahil bagi kalam ni disebut sukut. Sukut ni diam lah. Sukut ni dalam bahasa Arab maknanya diam. Sukut nafsi. Nafsi ni dalaman lah, diam dalaman. Maknanya mustahil Allah Ta'ala ni ada sukut nafsi, diam dalaman. Diam tak berkata-kata lah. Diam tidak berkata-kata tu mustahil. Itu mustahil. Mustahil Allah Azza wa Jalla berkata-kata pada zatnya dengan perkataan yang mempunyai huruf. Maksudnya kalam nafsi Allah Ta'ala tu bukan kalam yang ada huruf. Dia kalam, perkataan, tapi bukan huruf. Suara, bukan suara. Bukan suara. Dan sifat-sifat perkataan baharu yang lain. Kerana semua itu merupakan sifat-sifat baharu. Sedangkan Allah Azza wa Jalla itu qadim. Sedangkan Allah Ta'ala itu qadim. Qadim lawan dia baharulah, kudus. Qadim tu dengan makna tiada permulaan bagi zatnya. Tak ada permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Dan sifat-sifat Allah Ta'ala juga tak ada permulaan. Dan tiada penghujung bagi zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Boleh tak boleh faham lagi? Susah sikit. Bab kalam ni agak susah sikit. Tapi cuba fahamkan dia punya istilah dia dulu. Faham istilah dia, insya-Allah boleh faham. Sebab tu bila belajar tauhid khususnya, dia tak boleh hanya satu kitab saja. Tak boleh hanya sekali belajar saja. Dia kena 2-3 kali baru betul-betul faham dan baru betul-betul melekat, masuk dalam hati. Kalau tak dia terawang-awang gitu je. Lepas tu tanya pula nanti memang tak ingat dah. Dia step pertama nak faham, dia kena hafal istilah tu dulu. Hafal istilah, faham maksud istilah tu, baru boleh faham seterusnya. Sebab tu daripada permulaan itu saya dah sebut dah, kena ada peta minda tu. Nampak gambaran dia, istilah tu apa maksud dia, faham setiap satu, baru boleh jelas, boleh nampak. Okey, sekali lagi kita ulang. Yang kalam ni kena ni sikit. Okey. Sifat kalam ni sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7 tu. Okey, sifat ma'ani ada 7. Sifat kalam ni adalah sifat yang ke-7. Apa sifat ma'ani tu? Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. Ada 7. Itu namanya sifat ma'ani. Apa makna sifat ma'ani? Sifat ma'ani itulah sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, tak terpisah daripada zat Allah Ta'ala, ada pada zat Allah Ta'ala. Bandingan dia, kita ada sifat kuasa tak? Ada kuasa, ada pada kita. Daya upaya lah, kekuatan ada pada kita. Kita ada sifat kehendak, ada sifat kehendak dalam hati kita lah. Kita nak buat sesuatu, itu kehendak kita. Berpisah tak daripada kita? Tak berpisah. Daya upaya kita, kehendak kita tak berpisah. Sifat sama,
kita mendengar. Ada kan sifat mendengar? Ada pada kita. Sifat basar, sifat melihat. Melihat. Ni nak bagi faham bandingan, bukanlah sifat kita ni sama dengan sifat Allah tu, tak sama. Ni bandingan. Kita ada mendengar, kita ada melihat. Dan melihat mendengar itu tak terpisah daripada zat kita, daripada jasad kita. Ada pada kita. Okey, kemudian sifat sifat berkata-kata. Ada pada kita juga. Ni kita tengah bercakap ni, ada sifat berkata lah, sifat berkata-kata. Kalau tak ada sifat berkata-kata ni jadi bisu. Walaupun ada lidah, bisu, tak boleh cakap. Tak ada sifat melihat, walaupun ada mata tak boleh melihat. Ada orang ada mata celik, mata celik. Kita tengok ada mata hitam kan, tapi tak boleh melihat, buta rupanya, sebab dia tak ada sifat melihat tu. Sama juga, ada orang ada telinga tapi tak boleh dengar, sebab sifat mendengar dia tu tak ada, hilang, rosak kan. Jadi itu bandingan dia. Jadi maknanya sifat Allah Ta'ala yang ketujuh daripada sifat makna itu sifat kalam, sifat berkata-kata. Dia ada dua kat sini. Yang dalam kitab ni lah. Yang dua lagi tak sebut kat sini lah. Iaitu kalam nafsi. Kalam nafsi disebut perkataan dalaman. Macam kita berkata-kata dalam hati kita. Kita tak dengar pun, dia dengar apa yang kita cakap. Tapi kita tahu apa yang kita cakap. Kita cakap dalam hati kita, kita sebut dalam hati kita, detik dalam hati kita, kita tak dengar. Kita sendiri yang tak dengar. Orang lain lagi lah tak dengar. Tapi kita tahu apa yang kita cakapkan tu dalam hati tu. Itu namanya kalam nafsi. Okey. Yang kita lafazkan ni, okey, saya cadang nak bercakap apa. Lepas tu saya bercakap. Yang cadang nak bercakap tu ada dalam diri saya. Okey, sekarang ni saya nak cakap sesuatu. Okey, dah ada dah apa yang saya nak cakap, tapi saya tak cakap lagi. Sekejap lagi saya bercakap, barulah dia keluar. Barulah namanya kalam lafzi. Kalam yang dilafazkan. Okey. Bezanya kalam nafsi Allah Ta'ala ni bezanya dia apa? Dia tidak berhuruf. Dia bukan huruf. Dia tidak bersuara. Dia bukan suara, bukan huruf, bukan suara. Tapi kalau dalam kita manusia ni, kalau nafsi dalam hati tak ada kata-kata juga kan? Tak ada kata-kata, tapi dia masih bersifat baharu. Yang dalam hati kita ni dia tak ada huruf, dia tak ada suara. Sebab tu kita tak dengar. Kan? Kita tak dengar, dia tak ada suara. Tapi kita tahu apa yang kita nak cakap. Yang kita cakap dalam hati ni kita sendiri tahu. Kita faham lah. Tapi tak ada suara. Tak ada bentuk perkataan pun. Tapi dia bersifat baharu. Dia masih bersifat baharu. Yang ada pada Allah Ta'ala ni bersifat qadim. Qadim. Tu beza dia. Okay, yang kalam lafzi ni yang ada pada Quran, pada mushaf tu, itu barulah dia ada suara berbentuk huruf. Barulah dia berbentuk huruf dan dia bersifat baharu. Yang mushaf Quran tu dia bersifat baharu. Maksudnya bersifat baharu tu asalnya dia kertas putih, kertas kosong kan. Bila kita mula tulis baru ada permulaan. Yang kalam nafsi ni dia tak ada permulaan. Dia tak ada kesudahan. Yang ditulis dekat mushaf tu dia ada permulaan. Bila mula tulis baru ada permulaan. Habis ditulis ada kesudahan. Tu beza dia. Dan dia bersifat baharu. Nanti bila sampai satu masa Quran diangkat ke langit, hilang. Yang dalam mushaf tak ada, yang dalam hati orang yang hafal pun tak ada, hilang. Dia ambil, dicabut ambil. Sekarang ni siapa yang hafal Quran dia adalah dalam dada dia. Esok sampai satu masa Allah Ta'ala ambil balik. Dipadam lah, hilang lah. Tapi yang ada dekat zat Allah Ta'ala ni dia tak hilang. Dia tak terhapus, kekal, tak ada berubah apa pun. Ini yang kat sini ni. Yang kat mushaf tu je berubah. Okey, jelas boleh faham?
Jadi kita masuk yang berkata-kata dengan Nabi Musa tu macam mana? Okey, dalil-dalil nakli bagi kalam. Maknanya dalil-dalil daripada Quran dan dalil-dalil daripada hadis tentang sifat kalam Allah Taala. Okey, firman Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berkata. Dalam ayat ni diterjemahkan Allah telah berkata, tapi tak boleh faham. Dia ada tafsiran dia. Dan Allah telah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam dengan perkataan secara langsung, yakni tidak ada perantaraan. Ketika mana Nabi Musa berada di Bukit Tur Sina kan, Nabi Musa naik bermunajat di Bukit Tur Sina. Kemudian Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Musa. Okey, Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Musa tu berkata-kata yang macam mana? Ada suara ke? Tak ada suara. Ada perkataan? Tak ada perkataan. Karena kalam Allah Ta'ala kepada Nabi Musa tu adalah kalam yang bersifat qadim tadi. Yang bersifat qadim, yang tak ada huruf, tak ada perkataan. Habis Nabi Musa dengar macam mana? Allah buka hijab. Apa yang Allah Ta'ala nak katakan tu Nabi Musa boleh faham. Jelas? Allah buka hijab. Apa yang Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa tu Nabi Musa boleh faham. Buka hijab, buka tabir. Kemudian dia boleh faham. Itu yang gunung hancur tu, oleh kerana dia punya kuat, nak gambarkan macam mana? Agungnya, kuatnya dia punya, ketika mana Allah berkata-kata kepada Nabi Musa tu, sehingga kan selepas peristiwa tu Nabi Musa boleh dengar jarak 80 km semut. Boleh dengar semut jarak 80 km. Boleh dengar lepas pada peristiwa tu. Dan lepas pada peristiwa tu juga Nabi Musa dia pakai ridak. Dia berkelubung. Kenapa dia berkelubung? Kerana kalau orang tengok wajah dia, orang tu akan mati. Dan mukjizat dia boleh sembuhkan orang tu balik. Sebab tu dia tutup. Lepas peristiwa tu dia tutup. Dan dia sumbat telinga dia. Tak nak dengar. Kalau tak ni semua dia dengar. Makhluk yang bercakap semua dia dengar. Lepas pada peristiwa tu. Jadi yang Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Musa tu bukan huruf, bukan suara, tapi dibuka hijab dan Nabi Musa boleh faham. Nabi Musa boleh faham. Okey? Dan Allah berkata-kata tu bukanlah makna Allah duduk kat situ, tak. Kalau Allah duduk situ maknanya bertempat. Tu kena jelas tu. Allah Ta'ala buka hijab. Nabi Musa duduk kat situ lah. Dia tak pergi mana, duduk kat Bukit Tur Sina tu. Allah buka hijab. Dan Nabi Musa nampak ataupun dengar kalam Allah Ta'ala tu, dan dia boleh faham. Sebab kita faham bila dengar ni mesti suara. Tak semestinya. Sebab kalam Allah Ta'ala tu bukan suara. Sebab tu kita kena faham yang step yang asas tadi. Kalam Allah Ta'ala yang nafsi tu bukan suara, bukan huruf. Jadi bila Nabi Musa dengar bukan yang suara, dengar yang bukan huruf. Tu kita kena faham macam tu. Baru jelas. Barulah tak sama Allah Ta'ala tu bersifat baharu. Okey. Sama juga ketika mana Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, Mi'raj kan? Isra' Mi'raj, nak terima kefarduan solat. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad tu, ketika mana Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha tu. Sidratul Muntaha ni maknanya dia macam pokok, dia gambarkan pokok apa? Bidara. Pokok bidara besar. Nabi duduk kat situ. Bila Allah Ta'ala berfirman, bukan Allah Ta'ala ada kat situ. Allah buka hijab, Nabi dengar firman Allah Ta'ala tu. Dengar tu bukan suara. Dengan makna Nabi dengar dan Nabi faham.
Nabi faham, Nabi terima kefarduan solat tu. Sama juga nanti bila orang beriman masuk dalam syurga kan. Dalam ada hadis Allah berkata-kata dengan orang beriman yang dalam syurga. Bukan Allah Ta'ala duduk dalam syurga, tak. Syurga tu makhluk. Syurga tu tempat makhluk yang Allah Ta'ala jadi. Jadi Allah Ta'ala tak duduk di makhluk. Allah Ta'ala buka hijab je. Jadi orang beriman dengar kalam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman apa, boleh faham. Okey, boleh jelas? Kena faham macam tu. Kalau kita faham, oh Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Musa, maknanya ada huruf, ada suara. Habis ya? Sesat lah. Sebab kita faham macam mana kita faham kita bercakap dengan makhluk. Kita tak boleh faham macam tu. Dia ada perbezaan dia. Ada beza dia. Al-Imam Bukhari dan Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan sabda Nabi SAW yang bermaksud, ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu. Tiada seorang pun daripada kalangan kamu melainkan Tuhannya akan berbicara kepadanya. Tuhan bercakap kepadanya, tapi bercakap tu yang macam mana? Bercakap yang tak ada suara, tak ada huruf. Kalau ada suara, ada huruf, dia macam ni. Kenapa tak boleh kata ada suara, ada huruf? Kerana suara, huruf ni makhluk. Suara, huruf, Allah jadikan suara dan huruf. Bila Allah Ta'ala jadikan huruf dan suara, maknanya suara dan huruf ni makhluk, ataupun kita sebut ciptaan. Jadi bila Allah Ta'ala berkata-kata ada suara, berkata-kata dengan huruf, bermakna dia bergantung kepada makhluk. Mustahil dia bergantung kepada makhluk. Kerana suara dengan huruf ni, makhluk ni bersifat baharu. Bersifat baru ni maknanya baru jadi. Sebelum ni tak ada suara, tak ada huruf. Bila Allah Ta'ala baru jadi, baru cipta, baru ada. Jadi tak mungkin dia terpaksa bergantung dengan suara dengan huruf. Sedangkan suara huruf ni makhluk, ataupun disebut alat lah. Alat. Kita nak cakap, kena ada suara, kena ada perkataan. Kita nak cakap kan, kalau tak kita tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Jadi perkataan huruf bagi kita tu adalah alat. Alat percakapan kita, alat komunikasi kita. Kita bergantung dengan suara, dengan huruf. Kita nak cakap. Binatang dia ada alat komunikasi dia kan. Bunyi tu dah alat komunikasi dia. Sama-sama dia je lah boleh faham. Kita tak faham. Melainkan Nabi Sulaiman lah. Nabi Sulaiman dia faham lah. Allah Ta'ala bagi ilmu untuk faham. Dia faham bahasa binatang, bahasa haiwan, semua dia faham. Jadi ini perbezaan dia. Okey. Jadi kita fahamlah Allah Ta'ala tu ada sifat kalam, ada sifat perkataan, dan Allah Ta'ala berkata-kata tu bukan dengan huruf, dengan suara. Itu yang dinamakan kalam nafsi. Sedangkan kalam Al-Quran tu adalah kalam lafzi yang berbentuk huruf, yang bila kita sebut ada suara lah, ada bunyi. Itu perbezaan dia. Okey. Agak-agak jelas lah. Itu dia punya perbezaan dia. Baik, kesan keimanan pada kehambaan. Seorang hamba yang beriman dengan sifat kalam Allah Azza wa Jalla, sikit lagi, akan mengambil manfaat daripada wahyu Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala sampaikan kepadanya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian sampaikan kepada kita. Wahyu tu dalam bentuk huruf, dalam bentuk suara, dalam bentuk ada apa? Kalau dalam istilah tata bahasa Arab dia panggil ada i'rab, ada baris dan sebagainya. Kalau kita tak boleh faham, tak boleh nak baca dan tak boleh nak faham.
Dan sentiasa membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan dan bertadabbur terhadap makna-maknanya. Okay, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, menyampaikan kalamnya kepadanya sebagai petunjuk kepada kebenaran dan kebaikan, dan penzahiran kecintaannya kepada para hambanya yang beriman. Lalu dia mentaatinya, lalu hamba tersebut mentaati Allah Ta'ala dan membalas interaksi Tuhannya dengan interaksinya kepadanya, dengan zikir, dengan munajat, dengan doa dan sebagainya lah. Jadi kesimpulannya di sini adalah kita ingat kalam nafsi Allah Ta'ala ni adalah kalam yang bukan huruf, bukan suara, tak ada permulaan dan tak ada kesudahan. Dan dia bersifat qadim, Sedangkan kalam yang namanya kalam lafzi tadi, yang tu ada perkataan, ada suara, ada huruf, dan dia bersifat baharu, yang kita boleh tengok dalam mushaf Quran tu. Jadi yang dalam Quran tu dia hanya tamsilan ataupun gambaran apa yang ada pada Allah Ta'ala. Itu kalam nafsi itu. Dia gambaran saja. Gambaran saja. Okey, jelas Tak apa, tak jelas pun nanti kita ulang lagi lah. Dia kena ulang. Dalam cakap dengan malaikat pakai kalam nafsi. Allah dia macam ni. Allah Ta'ala berfirman kepada makhluk, sama ada malaikat ke, manusia ke, ataupun binatang sekalipun. Binatang, Allah Ta'ala berfirman juga kepada binatang. Kan ada yang Quran, Allah Ta'ala perintahkan binatang untuk berzikir kan, pada waktu pagi dan waktu petang. Maknanya Allah berkata-kata, berkalam dengan makhluk dia. Dia berkata-kata, berkalam dengan makhluk tu dengan kalam lafzi lah. Bukan, dengan kalam nafsi tadi. Dengan makna makhluk tu boleh faham, Allah Ta'ala buka hijab. Dia boleh faham lah. Bukan Allah Ta'ala berkata-kata tu adalah kalam lafzi yang macam kita bercakap, ada huruf, ada suara, tu bukan. Mustahil bagi Allah Ta'ala berkata-kata dengan cara yang sedemikian. Kita faham yang macam tu saja. Kita faham yang sekadar macam tu je. Tak perlu nak pergi lebih-lebih jauh lagi. Sebab kita tak akan capai hakikat zat Allah Ta'ala tu macam mana, kita tak akan capai. Kita boleh faham sekadar itu saja. Cukup. Kita faham. Maknanya bila kita faham tu, kita dapat satu gambaran bahawa Allah Ta'ala berbeza dengan kita. Kita bercakap, Allah Ta'ala bercakap juga. Tapi bercakap Allah Ta'ala berbeza dengan kita. Kita bercakap ada suara, ada huruf. Allah Ta'ala bercakap tak ada suara, tak ada huruf. Itu perbezaan dia. Kita bercakap ada berhenti. Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala tak ada berhenti. Tak ada berhenti. Sentiasa Allah Ta'ala berfirman. Berkata-kata. Okey? Itu perbezaan dia. Jadi bila kita faham perbezaan dia, kita tahulah kita ni makhluk, Allah Ta'ala tu Khalik, pencipta. Jadi dalam semua perkara tu dia ada perbezaan dia. Dia tak akan sama. Macam tadilah, macam sebelum ni kita ada daya upaya. Allah Ta'ala ada sifat qudrah, kita pun ada qudrah juga. Tapi qudrah kita terbatas. Qudrah kita ni ada lemah, ada ketika mana lemahlah, ketika mana kuat. Itu pun kuat pun ada terbatas juga. Kan? Kuat kita mungkin kita boleh tolak seorang manusia, tak boleh nak tolak 10 orang manusia. Tak mampu. Kan? Walaupun namanya badang, kuat-kuat badang pun dia boleh tumbang berapa? 1-2 pokok je. Kalau lagi besar lagi dia tak boleh dah. Dia terhad kekuatan dia. Qudrah Allah Ta'ala ni tidak terhad, tidak terbatas. Jadi kita faham macam tu. Bila kita faham macam tu, kita akan rasa kita ni lemah, kita bergantung dengan dia sepenuhnya. Itu je sebenarnya. Nak cetuskan, nak kembalikan sifat kehambaan kita ni. Baik kita ingat macam tu. Barulah keimanan kita tu akan meningkat. Okey. Jadi kita berhenti dulu di sini untuk malam ni. Tak apa, nanti kita ulang balik. Kita ulang banyak kali pun tak apa, sampai kita betul-betul faham, kita betul-betul hadam, faham betul-betul. Kita hadam betul-betul lah tentang perkara tersebut. Jadi yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang tu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya.
Jadi sekadar itu saja, wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.